Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita nak mula topik baru ya. Rujuk modul awak. Bab 8 vektor. Okey, yang ni 8.1 vektor, penambahan dan penolakan vektor. Vektor dalam satah Cartesian. Okey. Kat sini 8.1 mewakilkan vektor menggunakan tembereng garis berarah dan tata tanda vektor serta menentukan magnitude dan arah vektor. Awak boleh rujuk juga buku teks awak Boleh rujuk juga buku teks awak kat sini sebab ni cikgu punya ni tak full frame kat sini Okey. Vektor boleh diwakili oleh satu tembereng garis yang mempunyai anak panah yang lebih dikenali sebagai tembereng garis berarah. Okey, macam dia kata macam ni lah kalau garisan kan. A ke B. Awak tengok A ke B. Okey, kalau vektor dia ada arah. Bila kita sebut vektor AB. Okey, bila kita sebut vektor AB maksud dia A menghala ke B. Okey. Anak panah mewakili arah vektor kat sini. Okey, anak panah mewakili arah vektor dan panjang garis mewakili magnitude vektor. Okey, anak panah mewakili arah. Panjang garis ni kalau kita nak jarak A ke B. Jadi kalau dalam vektor kita panggil magnitude. Okey. Dalam vektor sorry Allahu Akbar. Kita panggil magnitude. Okey, kita panggil magnitude. Sorry lah tulisan buruk lah, kecil lah. Okey. Magnitude. Okey, sebagai contoh. Vektor bagi sebuah kapal layar yang sedang bergerak 7 km ke arah timur. Dari titik A ke B boleh diwakilkan dengan tembereng garis berarah seperti yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah kan. Macam itulah titik A adalah titik awal titik B. Jadi A, B. Okey, macam itulah Okey. Okey, vektor sifar ialah vektor yang mempunyai magnitude sifar dan arahnya tidak dapat ditentukan. Okey, ada juga yang vektor sifar. Okey, dia tak ada arah, tak ada ni lah. Okey, sebuah kereta lumba bergerak dalam litar berbentuk bulatan. Titik awal dan titik terminal bagi pergerakan kereta lumba itu. Vektor sasaran lumba tersebut ialah vektor sifar. Kan? Bergerak dalam litar dan bulatan, titik awal dan titik terminal lumba tu sama. Jadi dia vektor sifar lah Kalau dua vektor yang sama, kita kata magnitude arah yang sama, maksud dia vektor AB sama dengan vektor CD. Sana. Okey. Inilah. Okey, contoh. Rakesh dan Fauzi sedang mengayuh basikal. Dengan laju yang sama, arah yang sama. Jadi vektor mereka samalah. Okey, semua vektor adalah negatif jika vektor itu mempunyai magnitude yang sama, tetapi arah yang bertentangan. Okey, contoh dia kan. Contoh vektor BA ialah vektor negatif bagi vektor AB dan ditulis sebagai BA sama dengan negatif AB. Faham tak? Contoh dia lah macam ni. Okey, kita kata vektor AB. Kan? Kita kata vektor AB. Tapi kalau kita nak bertentangan magnitude dia sama tapi arah dia tak sama. Kalau kita nak sebut macam ni, kita nak sebut B ke A, kita nak sebut B ke A bertentangan arah dah. Jadi vektor BA adalah bertentangan arah. Jadi dia adalah negatif vektor AB lah. Okey, macam tu lah. Okey. Okey, rajah di sebelah menunjukkan vektor AB mewakili sesaran satu zarah titik A ke titik B. Cari magnitude dan arah pergerakan zarah itu dari titik A. Jadi awak tengok kat sini. Vektor AB ni kan. Okey. Maksud dia magnitude dia nak sekarang ni. Cari magnitude. Cari magnitude dan arah pergerakan zarah itu dari A ke B. Awak tahu tak macam mana dia dapat 5 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 ni? Okey, awak tengok ni. Dia mewakili 1 cm kan? Jadi A ke B. Jadi kat sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pergerakan mengufuk dia ke kanan 5, ke atas. Ni maksud dia pergerakan X lah.
Ini pergerakan Y lah. 2, 3, 4, 5. Jadi awak tahu kan. Kalau dalam teorem Pythagoras kan. Awak ambil apa? Ambil sisi tu dengan sisi tu kuasa 2 untuk dapat hypotenuse. Dalam vektor pun sama lah. Ni lebih kurang kita nak magnitude dia. Jadi kita kena ambil sisi yang mengufuk dengan menegak lah. Jadi 5 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. 25 tambah 25, 50. 50 bukan kuasa 2 sempurna. Macam mana dia buat jadi 5 darab ni? Maksud dia, dia buat kat sini 2 darab 25 lah kan. Maksud dia macam ni. Okay. 2 darab 25 dapat 50 kan. Jadi 25 tu adalah 25 tu ialah punca kuasa 2 sempurna. Darab titik dengan punca kuasa 2 lah. Kita pisahkan dia. Jadi 25 kuasa 2 sempurna jadi 5. Jadi 2 kat sini. Jadi magnitude AB ialah 5 punca kuasa 2 cm dan arah AB adalah ke timur laut. Oh, dia suruh arah pergerakan kan. Arah pergerakan nampak tak kat sini. Dia kata utara di atas. Jadi dia bergerak ke sini. Timur laut lah. Awak kena ingat macam geografi jugalah. No? Utara, selatan, timur, barat. Ingat lagi tak geografi awak? Okey. Jadi vektor kadang-kadang tanya arah. Ni timur laut. Ni apa? Barat laut. Ni cikgu ulang. Tenggara. Kan betul kan? Tenggara, barat daya. Okey. Itulah ingat jugalah. No? Membuat dan mengesahkan konjektur tentang vektor selari. Okey, A dan B ni adalah selari jika A ni vektor A. Vektor bukan semestinya kena tunjuk macam tu tau. Macam ni simbol ni pun kita sebut vektor juga. Dia simbol macam gelombang. Jika A sama dengan K vektor B. Dengan keadaan K ialah pemalar. Membawa maksud apa kat sini? Maksud dia, kat sini vektor dia tu sama. Sama arah tapi dia tak sama panjang dia lah. Dia ada berapa kali ganda macam tu lah. Jika AB adalah dua vektor bukan sifar dan tidak selari dengan keadaan HA sama dengan KB, maka H sama dengan K sama dengan kosong. Okey. Kalau dia dua vektor bukan sifar dan tidak selari. Awak kena ingat vektor bukan sifar, tidak selari. Dia dah bukan sifar, tidak selari. Tapi kalau dia dapat macam ni, kalau dia kata vektor bukan sifar dan tidak selari, kita boleh anggap dia H sama dengan K sama dengan kosong. Inilah perkataan ni awak kena ingat juga. Kena ingat lah. Kalau dia sebut vektor ni keyword dia. Vektor bukan sifar dan tidak selari. Kalau vektor tu diberi, kita boleh anggap pemalar dia tu sama dengan kosong. Ni. Okey. Okey. Next Okey, contoh 7. Kalau awak tak boleh, awak tengok buku. Buku pun ada ni semua ni. Kalau awak tengok tak jelas ke, awak tengok modul tu, awak tak mau print. Jadi awak kena, ni lah awak ada buku, awak check tengok. Tapi modul ni cikgu dah bagi kan kat awak. Okey, ada yang tak ada ke, hilang ke, tak dapat hari tu ke, tak tahulah kan. Okey, diberi PQ sama dengan U, QR ialah 5U. Tunjukkan bahawa PQ dan R adalah segaris. Macam mana awak nak tunjuk dia adalah segaris? PQ ialah U. QR adalah 5U. Jadi, dia kan vektor dia sama kat sini kan. U, U. Beza dia apa? Dia adalah segaris. Dia maksud dia QR ialah 5PQ. Jadi macam mana awak nak buat? Kalau awak susah nak tengok. Okay, cikgu ada cara dia. Okay, awak ada PQ kan. PQ, awak buat per QR. Kan? PQ, vektor PQ sama dengan per vektor QR. PQ ialah U. Kan? QR ialah 5U. 5U. Betul tak? Jadi U boleh batal lah. Jadi dia nak, okey, dia nak adalah segaris kan. Segaris maksud dia awak darab silang lah. Awak darab silang. Jadi ialah QR ialah 5PQ. Macam tu je lah. Okey. Kalau awak boleh juga kata,
5PQ adalah QR juga, boleh juga. Awak boleh juga cakap 5PQ kan. Awak ni QR sebagai tajuk kan. Kalau dia nak PQ sebagai tajuk, kalau 5PQ sama dengan QR membawa maksud apa? Kalau dia nak PQ juga tajuk, dia tak mau QR. PQ jadi awak tak mau 5 ni pergi ke sana, dia jadi 1/5 QR. Dia boleh juga. Jadi kan vektor ni banyak menggunakan macam nisbah tau. Okay, jadi awak kena tengok. PQ ni adalah 1/5 QR lah, pergi ke sana kan, bahagi. Kalau tidak, awak kata QR adalah 5PQ. Membawa maksud apa ni? QR ni dengan PQ mana yang lebih besar? Awak boleh nampak kat sini kan. 5 kali ganda PQ. Jadi QR lah sebenarnya besar. Betul? Okey, jadi bila awak boleh buat dalam bentuk nisbah, boleh katakan PQR ni adalah segaris. Okey. Contoh yang ke-8. Diberi vektor-vektor bukan sifar A, B dan C tidak selari. H. Okey, nampak tak dia sebut? Vektor-vektor bukan sifar tidak selari. Membawa maksud apa? Maksud dia vektor ni, okey, bukan sifar dan tidak selari. Kita boleh samakan dia dengan H. H tolak 1. Kita ambil perkali dia. Sama dengan K tambah 5. Sama dengan 0. Nampak tak kat situ? Jadi tengok ni. H tolak 1 sama dengan 0. H sama dengan 1. K tambah 5. Jadi K sama dengan negatif 5. Okey? Boleh ya? Okey, cikgu stop kat sini dulu. Latihan cikgu buat video yang kedua ya. Awak fahamkan dulu. Okey?